Sebab ada satu assessor tu dia tak boleh masuk. So I'm going to record, nanti I akan tunjuk kat dia you punya presentation. So because kita mesti ada at least 3 assessor. So walaupun saya chief assessor, tapi nanti tu assessor tu dia akan tengok you punya Zoom. So you can relax and you can just share whatever you like, and then kalau ada soalan I akan tanya at the end. So not to worry. Okay. Yep. So is this the first time you present for GPM Awards? Ataupun last year dah ada? Yeah, first time. Sebelum ni last year Cikgu Kazi yang present. Oh, okay. Alright. Last year Cikgu Kazi, this year saya present lah. Okay. Okay. Cikgu Kazi last year present projek apa? Synergy Green. Multi Garden. Multi Garden. Okay. Multi Garden. Okay. Great. Start. You can start. No problem. Tak stress. Yes. Ya? Dah. Sedang. Dekat. Doktor ya? Ini apa salah? Waktu kita cakap ni, belakang. Okay. Okay, dah. Plan. Okay, doktor kita start ya. Yes, the floor is yours. Okay, take your time, enjoy. Ini kita punya video. Share screen. Kejap doktor ya, nak cari nak share screen. Biar. Yang recording tadi ke asal? Tak. Yang slide. Nampak tak? Ni record. Mana tersebar dekat ni? Ini video. Ada share screen dah. Kejap doktor tengah ni Tadi buat video tadi. Tengah-tengah nak tutup jap. Mana pergi pula? Boleh. Tadi ni kat mana? This PC. Stop. Kirim video. Sini tak pernah sekarang. Nampak ya. Jadi macam itu lah. Kita nak share screen. Okay, kita share video je lah. Video tu Kenapa tak boleh share screen? Boleh nak share screen pula. Dia tak nak share ya. Sini Dia boleh. tak nak. Dia takut dengan doktor kot. Sekejap, saya try lagi sekali ya. Sekejap doktor ya. Sabar. Relax ya. Ya. Sekejap. Hang ni. Dia tak main teknikal ni kan dia jadi macam tu lah. Sekejap. Nanti you ni mungkin kat dia punya sistem setting dia tu. Check the setting. Ya. Saya tak dapat kita pakai ni lah. Dapat. Sekejap, ambil yang Telegram ke? Ya, yang ni. Yang ni yang video. Sekejap, saya try dulu.
Yang buka yang banyak kan? Tak yang ni. Tadi video ni. Tu tak. Sekejap. Saya cuba lagi sekali sebab dia tak tengok. Kenapa dia Baik. Ambil yang video lah kalau ni. Macam mana? Saya buka yang Telegram lah. Mana yang saya hantar tadi? Kan tadi hantar video. Tak, saya hantar yang Cikgu Kaju slide dia. Atas mula lah. Slide yang saya hantar tadi mana? Sekejap dapat dah. Sekejap Ada. Ni. Yang ni kan? Tu video. Ni. Okey. Okey, dapat dah. Sekejap doktor. Ni kan? Ya. Doktor nampak tak? Nampak? Doktor, nampak ya? You has just started sharing screen tapi gambarnya belum lagi ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Saidatul Akmal Mazlan, rakan saya Cikgu Kazi dan Puan Nik. Okey. Dari SMK Kampung Datuk Seri Kamarudin ya, Seri Manjung Perak, akan healthy Okey doktor. Share screen sekali lagi. I think internet you ada problem ni. Share screen sekali lagi. Pasal dia tak naik lagi. Dia tak naik juga ya. Okey, tak naik juga ya. Internet kita ada masalah. Tak sabar. Dia doktor tak nampak. Sudah ni? Internet tak kuat. Tadi kuat je. Okay, doktor nampak tak? Belum. Lah, belum juga. Belum. I think the internet problem. Baru nampak. Baru naik. Dah naik dah. Nampak dah. Slide nampak dah. Slide dah nampak. Alhamdulillah. Okey. Tak boleh buat gerak ni. Tak boleh. Okey, doktor saya mula bersemula ya. Yes, okay. Boleh. Alright. Okey, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagilah yang berusaha Dr. Saidatul Akmal. Okey, sebagai panel Kemudian rakan saya Cikgu Kazi. Jadi saya Puan Hajah Ruslina ingin membentangkan tentang tajuk Sustainability My Healthy Garden dalam projek Synergy Green. Okey, kita tengoklah definisi kelestarian sustain Sebenarnya sustain ni kalau saya rujuk daripada bahan bacaan proses sosio-ekologis, proses terus menerus kita kalau boleh projek kita ni terus menerus dengan pendekatan yang dinamis sehingga projek ini menghasilkan sistem yang berlanjutan. Okey, prinsip sustainability ni lepas kami buat rujukan, dia ada 3 prinsip dia. Yang pertama, kelestarian alam sekitar. Okay, yang kedua, kelestarian ekonomi. Dan yang ketiga, kelestarian sosial. Kita sebut kelestarian alam sekitar ni bagaimana kita nak seimbangkan ekosistem dalam bumi kita. Okay, yang kedua, ekonomi. Bagaimana manusia ataupun komuniti manusia ni mampu mengekalkan kebebasan mereka dan mempunyai akses kepada sumber yang mereka perlukan dari segi kewangan dan lain-lain. Okey, jadi kalau kita sebut kelestarian ekonomi ini, kita perlukan sistem ekonomi yang utuh dengan pelbagai aktiviti.
Itu yang antara yang pihak sekolah SMK Kampung Datuk Seri Kamaruddin ni cuba terapkan di sekolah. Okey, yang ketiga tentang kelestarian sosial. Bagaimana dengan projek kecil kami ni, projek My Healthy Garden, fokus kepada Synergy Green ini telah berjaya ya mewujudkan kelestarian sosial ataupun dalam pendek kata akses kepada sumber yang cukup dan memastikan keluarga dan komuniti berada dalam keadaan sihat dan selamat. Itu antara fokus kita lah dalam projek sustainability Synergy Green di SMK Kampung Datuk Seri Kamaruddin ya doktor. Okey, seperti yang doktor ajar dalam kursus hari tu 2 hari. Okey, sustainability ni development goal ni ada 17 prinsipnya. Okey, ada matlamat 17. Tapi bagi saya dan juga penolong kanan saya iaitu Cikgu Kazi serta Puan Nik, kami telah mengambil fokus kepada satu iaitu quality education. Tetapi walaupun kita kata kita fokus kepada satu sustainability development goal ini, tetapi impaknya sangat besar. Dia akan merangkumi goal yang lain yang seperti yang doktor bagi tahu. Bila kita buat satu, tapi kesannya kepada matlamat ataupun goal yang lain ya. Okey. Bila saya sebut quality education ya, saya kaitkan dengan falsafah pendidikan negara, iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jari ya, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang mencapai keseimbangan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Itu adalah falsafah pendidikan yang telah digarapkan oleh kementerian ya. Jadi bagaimana dengan quality education ini dengan menggunakan falsafah ini kita terapkan dalam sustainability. Okey, doktor ya. Jadi saya dengan Cikgu Kazi dan pihak sekolah lah beserta murid ya. Kami dapat sokongan daripada murid dan juga ibu bapa ya. Kami telah melaksanakan projek Synergy Green ini bermula tahun 2018. Okey, sebenarnya kami brainstorm dulu. Apakah projek yang kita nak buat? Sebab kita nak nurture murid kita, nak didik. Jadi kami mulakan dengan Synergy Green. Synergy Green ni simple je. Projek ni adalah projek Limau Kasturi, ya, penanaman limau kasturi. Okey, asalnya memang kita tak ada dana lah, sekolah pun sekolah yang sekolah kampung ya, tak ada dana, tapi hasil kita wawarkan kepada guru dan ibu bapa, kita dapat sumbangan pada peringkat pertama sturi daripada guru dan ibu bapa serta komuniti. Jadi bagaimana kita nak tanam ya? Jadi kita ada buat jaringan dan jalinan ya, dengan beberapa agensi, NGO, agensi kerajaan dan swasta. Okey, kita dapatkan khidmat dari Jabatan Pertanian, daripada Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung, okey, daripada TLDM. Okey, mereka datang bantu kita. Okey, kita mula daripada 2014 kita tanam pokok. Okey, dan akhirnya sekarang doktor, kita sekolah kita hampir 250 pokok limau kasturi. Okey, itu kejayaan ya. Sebenarnya bila kita sebut kita tanam banyak ya. Tapi dana tu banyak sumbangan daripada komuniti dan juga guru pada badan NGO lain. Okey, dan sebenarnya yang penting bagi pihak sekolah bagaimana hands on itu berlaku dan bagaimana kita mendidik murid itu. Okey. Dan kita nampak simple tanam pokok limau tapi impaknya sangat besar. Okey. Asalnya daripada buah tapi saya menerapkan konsep ekonomi sekular ya, di mana
daripada sebiji buah tu, biji limau tu, daripada buah limau, kami telah mempelbagaikan produk. Okey, pada asalnya doktor, pada asalnya saya dan juga tim sekolah bercadang nak jual je limau tu secara mentah kepada pengusaha-pengusaha restoran. Tetapi bila kita ada berlaku percambahan idea, okay, kita dah brainstorm, kita dah meeting, kita dapati dari limau tu kita boleh mencapai beberapa sustainability yang lain. Misalnya inovasi, ya, inovasi. Kemudian kita dapat daripada limau tadi, kita dah hantar beberapa pertandingan, kita dah hasilkan produk kita dah hantar ke beberapa pertandingan peringkat negeri, kebangsaan, antarabangsa, dan kita telah berjaya lah sampai ke peringkat antarabangsa. Antara produk yang kita keluarkan, saya sebut beberapa produk, kita ada jam limau kasturi, kita ada sos, kita ada jus limau kasturi, dan yang terkini kita berjaya menghasilkan okey, sebenarnya objektif kepada penubuhan projek Synergy Green ini, sebenarnya kita nak galakkan murid dan guru mengamalkan gaya hidup sihat, okey, dan sejahtera, penggunaan sumber yang bijak, memastikan pemeliharaan alam sekitar dilaksanakan dari peringkat sekolah. Kalau bukan sekolah yang mendidik anak-anak, siapa lagi? Jadi, kalau kita sebagai guru, so saya rasa kita bertanggungjawablah untuk mendidik, memupuk anak-anak ini daripada peringkat awal untuk mencintai alam sekitar. Ini adalah beberapa produk yang kami telah keluarkan. Kenapa saya katakan memastikan kesejahteraan hidup? Okay? Bila kita keluarkan produk kita sendiri, okay, kita dapati produk kami ini tidak menggunakan bahan kimia. Okay, jadi ini adalah visi dan misi Synergy Green. Yang pertama, visi melahirkan warga SMK KDSK yang mengamalkan sikap menyayangi dan hargai gaya ataupun alam sekitar kita. Yang kedua, misi kita menggalakkan warga SMK mengamalkan gaya hidup sihat, pendidikan berkualiti, dan inovasi. Sebenarnya bila kita sebut pendidikan berkualiti, sejauh mana pendidikan itu berkualiti? Dan akhirnya kita rasa kita telah berjaya membawa pendidikan ini sampailah ke tahap kita dapat inovasi pelbagai produk. Bila sebut inovasi ini, kesan positif kepada anak-anak murid kita, kepada guru-guru kita. Ini adalah saya tunjukkan di sini. Ini adalah permulaan bagaimana kita merangka projek sehingga kita dapat bantuan, kita ada jalinan dan jaringan dengan agensi-agensi swasta dan kerajaan. Contoh di sini guru-guru dan juga ibu bapa serta jabatan kerajaan turut sama datang untuk tunjuk cara kepada kita untuk menanam pokok limau kasturi ini . Saya lihat impak ini kepada tiga sudut. Yang pertama, impak sosial. Kedua, impak alam sekitar. Yang ketiga, impak ekonomi. Kita tengok impak sosial. Apa yang dikatakan dengan impak sosial? Apabila kita melaksanakan satu-satu kerja berkumpulan, kita ada kerjasama dengan orang luar, pihak sekolah dengan pihak luar, dengan komuniti, dengan agensi kerajaan, swasta. Jadi kita mempunyai hubungan yang erat dengan persekitaran kita. Itu yang kita dapat capai. Jadi bila kita mempunyai hubungan erat dengan komuniti sekitar kita dan agensi, banyak faedah yang kita dapat. Banyak faedah. Misal contohlah, dari segi kita dapat mengurangkan kes-kes ponting sebab komuniti ini akan sentiasa memberi kerjasama kepada kita, menyalurkan maklumat dan sebagainya. Kita ada hubungan baik dengan misalnya paling dekat dengan kami TNB Jana Manjung. So dana-dana kita akan dapat, saluran dana daripada luar masuk dengan mudahnya. Itu impak-impak yang kita dapatlah.
Okey. Apa impak kepada murid? Tadi kita bercakap tentang impak kepada sekolah, impak kepada guru. Tapi impak kepada murid, impak sosialnya meningkatkan kemahiran murid dalam bidang pertanian dan keusahawanan. Okey, sebenarnya cikgu pun, cikgu-cikgu ni bukannya ada kemahiran untuk bertani. Okey, cikgu ni lebih kepada kemahiran mengajar. Tetapi apabila kita melibatkan jabatan-jabatan pertanian, orang-orang lain masuk ke sekolah kita, hands on, tunjuk ajar itu berlaku kepada murid. Itu yang penting ya. Jadi murid akan mendapat kemahiran. Dan apabila kita telah mengeluarkan produk kita sendiri, kita menghasilkan hasil daripada tunjuk ajar daripada college, community dan sebagainya. So kita menerapkan unsur-unsur keusahawanan dalam diri murid. Okay. Kalau kita tengok sekarang ya, pada pelajar IPT atau IPTS pun, dalam setiap bidang pengajian yang dia orang ambil, sama ada engineering ke dan arkitek dan sebagainya, ada diterapkan unsur keusahawanan itu. Ya, sebenarnya untuk melahirkan, contohlah untuk melahirkan engineer yang ada unsur entrepreneur. Begitu juga dengan pihak sekolah. Pihak sekolah dah nampak, kami nampak bahawa keperluan keusahawanan itu kepada murid. Okay, walaupun kita tak ada subjek keusahawanan itu khusus untuk murid kita, tapi kita beri secara tidak langsung. Okey, dan apabila kita mulakan projek menanam limau ini, secara tak langsung mendidik murid-murid menyayangi alam sekitar dan ekosistem, menjaga. So, murid ni dia akan membaja, dia akan cuba memelihara pokok-pokok mereka tu sendiri. Okey, ini adalah aktiviti murid ya. Selain saya sebut tadi hands on berlaku kepada murid tadi, okey, aktiviti sosial berlaku di antara guru dan murid dengan jabatan ataupun NGO lain. Kami juga telah menganjurkan pelbagai aktiviti di peringkat sekolah. Misalnya, kita ada kuis tentang ekosistem. Kita ada ceramah alam sekitar. Kita ada pertandingan esei mencintai alam sekitar, menjaga alam sekitar, pemeliharaan. Kita ada pertandingan melukis. Kemudian ada pula lantikan Junior Health Ambassador of Perak. Okay, kita ada wakil kita ya. Kemudian kita join webinar Merdekakan Bumi. Okey, sebenarnya menerapkan dalam jiwa anak-anak ini supaya mencintai alam sekitar. Sebab murid kena faham bahawa alam sekitar ni, ekosistem ni perlu dijaga. Kalau kita sebagai warga Malaysia tidak menjaga, maka mungkin 50 tahun lagi bumi kita akan tercemar. Okay? Jadi ini adalah usaha kami, pihak sekolah memang nampak usaha kecil, tetapi impaknya besar. Ya, sebab murid ini daripada sekolah dia akan menjadi warga Malaysia yang dewasa. So penerapan itu kita harapkan ya dibawalah sehingga mereka dewasa nanti. Okey, pergi kepada impak sosial, impak alam sekitar. Impak kedua, okey, penerapan 3R, reduce, reuse, recycle. Impak kepada pelupusan, mengurangkan pencemaran, mengelakkan pembaziran. Ini akan saya huraikan. Okay, kita tengok 3R, reduce, reuse, recycle. Okey, untuk menjimatkan kos, okey, kami menggunakan tayar-tayar terpakai. Okey, sebagai menjadikan pasu untuk tanaman limau. Okey, supaya senang untuk membaja. Bila kita guna tayar, kita just masukkan baja dalam bekas tayar tersebut. So baja tu tak lari keluar. Okey, begitu juga kita gunakan tayar ni sebagai replika hiasan tanaman. Okey, dengan kita ada jaringan yang bagus, so semuanya kita dapat secara percuma daripada kedai-kedai tayar. Kemudian kita dapat juga pengangkutan dibawa ke sekolah dengan percuma. Okey. Kemudian baja kompos, ya. Okey, kita memang seboleh-bolehnya mengelakkan penggunaan baja kimia. Jadi, kita menggunakan baja kompos. Baja kompos ini dihasilkan oleh guru-guru sains. Guru-guru sains dengan menggunakan sisa makanan
dari kantin serta rumput dan daun dari persekitaran sekolah. Setiap bulan 2 kali ya, 2 kali pihak kontrak akan memotong rumput. So kita gunakan tu semula sebagai baja kompos untuk digunakan dalam pokok limau kita lah. Okey, ini merupakan salah satu daripada aspek mengurangkan pencemaran. Sebab kalau kita buang bahan-bahan makanan ini dalam tong sampah, dia akan membawa, bila tak dijaga akan menyebabkan lalat, berulat dan sebagainya. Okey. Okey, pelupusan ya. Tayar ni kalau dilupuskan, biasanya dia akan menyebabkan pencemaran. Biasanya mereka akan dibakar dan sebagainya ya. Okey, dihantar ke tempat pelupusan. Tetapi dengan penggunaan tayar di kawasan keseluruhan sekolah, kita harapkan sumbangan kecil kita ini dapatlah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Dan kami gunakanlah untuk projek tanaman kami ya. Jadi kawasan sekolah menjadi lebih kondusif ya. Okey, mengurangkan pencemaran ya, ini yang saya petik ya. Okey, sebenarnya ini saya lah. Saya mempunyai kesedaran bahawa masyarakat perlu diberi kesedaran tentang pentingnya kesihatan persekitaran mereka. Okey, kita tak nak kalau boleh murid kita masuk dalam keadaan yang sihat dan kata selamat di sekolah ya. Okey, that's why lah kita menggunakan tayar terpakai, kita menggunakan baja kompos, kita juga menerapkan konsep ekonomi kitaran iaitu circular economy ya. Nanti saya terangkan lebih detail tentang circular economy ya. Ini yang saya sebut tadi, mengelakkan pembaziran. Kita dah guna ya, kita dah guna semua. Okey. Kemudian ini impak ekonomi. Kita tengok kepada ROI, return of investment ya. Okey, kemudian kita pergi kepada ekonomi kitaran, circular economy. Okey, apa dia ROI ya? Seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya hasrat awal kami tu nak tanam pokok limau, okey, nak jual je mentah. Tetapi dengan beberapa agensi juga college, misalnya kita panggil ya, juga tenaga pengajar daripada College Community Pasir Salak. Okay, kita daripada NGO, daripada Kemas, okay, kita dapati banyaklah yang kata hasil yang kita dapat, return of investment kita tadi. Okay, kita dapat menghasilkan contohlah macam ni ya. Okay, kita dapat hasilkan sabun pencuci pakaian. Tapi dalam ni menggunakan ekstrak kulit limau, ya, kulit limau dan juga limau ya sebagai bauan dia. Okay. Kemudian daripada itu juga kita dapat hasilkan sabun cuci pinggan ya, kasturi. Ini cuci pinggan. Okey, banyaklah produk-produk yang kita dapat ya. Okey, ini cuci pinggan juga. Okey, itulah yang dapat ya. Itu yang saya sebut tadi, circular economy. Maknanya daripada buah tadi, buah limau tadi, kita proses dia sehingga habis. Daripada limau tadi sehingga ke bijinya. Biji tu kita tanam semula lah. Kita tanam semula. Tapi kulit pun, ya, daripada kulit tu kita ada, kita ada hasilkan balm juga. Ini balm ya, balm daripada limau kasturi. Ya. Bagusnya. Kemudian kita ada hasilkan juga doktor asam masin daripada kulit tadi. Kita ikut macam mana, saya memang ikut konsep yang diamalkan oleh negara China ni, negara China. Kulit segala macam tu kami dah buat. Kami berjaya hasilkan asam tu lah, kulit asam. Selama ni kulit asam tu kita banyak import daripada luar kan. Tapi kita tak tahu keraguan dia halal haram. Tapi alhamdulillah cikgu-cikgu saya lah, khususnya cikgu yang terlibat dengan projek ini, itu cikgu pendidikan khas, telah berjaya ya menghasilkan sampai macam itulah. Okey. Okey, ini yang terkini jugalah, kita buat sos limau pencecah, sos pencecah tapi menggunakan ekstrak limau kasturi. Tadi saya sebut balm, kemudian kita ada ini balm ya doktor. Kemudian kita ada serbuk asam. Okey. Ini jus limau tadi. Jus limau ini pun banyak dipasarkan juga. Kita telah berjaya menjual bukan setakat di sekitar Seri Manjung, tapi dah keluar daripada daerah. Kalau yang ini
dah sampai merentasi negeri lah. Pulau Pinang, Kuala Lumpur kita hantar juga. Okey, dan benda-benda ni bukan sekadar berhenti, bukan sekadar keusahawanan, tapi kita hantar juga memasuki pertandingan inovasi. Sebenarnya kita nak beri kecemerlangan kepada murid. Kita beri pengiktirafan. Bila kita hantar bertanding inovasi, kita tahu dari segi motivasi murid tu telah meningkat. Meningkat sebab hasil mereka telah diangkat oleh pihak sekolah dan dipertandingkan. Dan alhamdulillah kita memang menanglah. Contohnya kita dapat kejayaan tempat kedua, silver, dalam penghasilan jus ni. Baru-baru ni kita dah hantar, kita dapatlah. Kemudian projek jam kita pun kita dapat. Kita dapat jual banyak juga dan kita hantar sekitar sini. Kemudian kita tadi sabun, ini pun dah peringkat kebangsaan, inovasi murid ya. Ini kita gabungkan kulit limau tadi, kulit limau tadi dengan minyak terpakai, minyak masak terpakai. Nak mengelakkan pencemaran, banyak minyak di kantin sekolah. Jadi untuk mengelakkan minyak tu dibuang dalam longkang tersumbat, pencemaran laut. Terkini tadi saya sebut inilah BAM. Ini dihasilkan oleh guru saya, guru pendidikan khas bersama murid-murid pendidikan khas, murid-murid kelainan upaya yang mempunyai autism, mencari slow learner, ADHD. Jadi mereka inilah murid-murid inilah mereka, sebab ini kena masak. Jadi dalam proses masak tu sehingga menghasilkan BAM tanpa bahan pengawet, juga berjaya tempat pertama gold medal dalam pameran pembentangan pendidikan dan pertandingan inovasi peringkat kebangsaan baru-baru ni. Menang juga yang tu. Ini projek kita tadilah. Ini pun menang juga. Tempat kedua sos tadi sebut asam kita menang juga tempat kedua. Ini antara inovasi lah, kesimpulan inovasi yang telah buat. Yang terkini kita dah hantar juga tisu. Kalau doktor tengok sini ada 2021 kita hantar tisu sabun bunga telang. Kita tanam juga bunga telang. Kita tanpa menggunakan bahan kimia, kita buat tisu sabun sebab lebih mesra pengguna. Jadi tisu tu kita boleh simpan dalam beg. Bila kita rasa kata kita tersentuh dalam zaman COVID ni, tanpa benda-benda yang tempat yang permukaan tak elok dan di kuateri ada penyakit, ada virus, so gunakan tisu. Dia jadi sabun. So lebih mudah. Tisu sabun itu pun menang juga peringkat pameran baru ni, tempat kedua ya. Tempat pertama. Tisu sabun gold medal juga ya. Ini projek kami lah. Kesimpulannya sebenarnya doktor, saya nak simpulkan bahawa memang sekolah pegang satu sustainability development goal yang hanya satu, education, quality of education, tetapi daripada quality of education itu telah menyebabkan pelbagai impak lain. Misalnya kita telah dapat inovasi, kita dapat mengurangkan pencemaran. Ini yang saya rasa kejayaan kami mendidik murid-murid, khususnya projek ini khususnya murid-murid OKU, murid-murid kelainan upaya. Yang banyak menghasilkan ni adalah murid-murid kelainan upaya. Sebenarnya antara objektifnya saya ni risau dengan kebolehpasaran murid-murid saya ni apabila mereka menamatkan pengajian. Itu yang saya bincang dengan penolong kanan saya, Cikgu Kazi. Apakah yang boleh kita bantu murid-murid kita ini bila mereka tamat pengajian mereka. Jadi bila kami buat benda ni, kita nampaklah bahawa kita tak risau bahawa murid-murid kita ini apabila dia menamatkan pengajian, dia ada sesuatu yang dapat dilaksanakan selepas sekolah. Kita terapkan unsur keusahawanan, kita terapkan skill bercakap semasa di presentation, inovasi,
kita ajar dia keusahawanan, kita ajar dia mengira duit, okey, tentang aspek kewangan, aspek ekonomi. So banyaklah yang kita dapat, walaupun projek asalnya projek kecil je. Nak bagi nak jual mentah je limau tu. Okey. Tapi bila kita ada jaringan, orang ni kata okey bagi ni, kita buat brainstorm macam mana nak buat limau ni. Okey, akhirnya idea-idea tu menyebabkan banyak yang benda inovasi kita boleh laksanakan. Okey, itu saja doktor. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sustainnet, JPM Perak, PPD Manjung, pihak TLDM, Jabatan Pertanian, Kolej Komuniti yang banyak mengajar kami lah. PIBG, warga SMK KDSK, ibu bapa, khususnya murid-murid SMK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya doktor. Okay. Insya Allah, syabas. Tak tahu nak cakap. Punyalah. Kita terharu ya. Tentang niat yang sikit tu tadi, dah merebak jadi impak yang besar. Ini yang kata impak yang kita nak dapat ni. Dia dari segi a very simple niat untuk menghasilkan satu tanaman, dah tumbuh satu industri. So industri yang di bawah di kawasan you dah, community you tu kan. Ini yang kita katakan kelestarian yang dah pergi jauh daripada apa yang dihasilkan tu, dah membawa kepada community lain untuk manfaat ilmu yang dah ditanam di sekolah. So the application, saya nampak aplikasi begitu kuat sampai boleh menghasilkan berbagai jenis produk-produk untuk penggunaan community. Ini memang apa kata satu kejayaan impak yang tinggi untuk didapatkan dia punya kesaksamaan, kemakmuran, kesejahteraan tu dah nampak menyerlah lah, which is very good in terms of leadership, I kata So leadership daripada sekolah ni dah nampak membawa kepada kepimpinan yang baik pada murid-murid, sebab murid-murid mereka adalah orang yang akan apa kata dia tak boleh menilai tentang projek tu sebab dia buat je, tapi apa dikata penggalak, which is guru besar dan juga pengajar, dia pengalak, dia catalyst, dia menggalakkan supaya hasil tu dibuat untuk diberi laluan untuk ada pemakaian secara meluas lah. Dan I nampak di situ you punya ekonomi dia sudah ada elemen of prosperity tu tadi, elemen prosperity. Itu yang saya tak boleh nak nafikan bahawa kumpulan-kumpulan yang menjalankan aktiviti ini telah pun mendapat hasil. Nah, saya nak tanya, berapa ramai orang terlibat secara langsung dalam projek you ni? Murid. Okey, ramai ikutkan guru, kalau saya bahagikan pada beberapa kategori Guru 62, staff saya ada lebih kurang plus minus 9. Okey. Kemudian komuniti ramai, kita ada Jawatankuasa Pembangunan Kampung, kita libatkan kolej komuniti. Walaupun PKP ni kita belajar juga dengan kolej komuniti secara online. Sebab kami ni tak ada kepakaran sangat nak menghasilkan produk-produk ni. Jadi bila kita ada jaringan tu, so dia orang ni bagi kat kita. Ya, partnership in goals. Kita kata partnership in goals. SDG nombor 17. SDG nombor 17 memang ada pakatan untuk mencapai sesuatu matlamat secara secara sepakatlah. So you punya SDG in goal 70 tu very powerful tu. Ya. Kita ada TN. Yes. Walaupun you kuatkan SDG nombor 4 which is quality education, tapi sebenarnya you ada SDG nombor 3 which is quality of health and wellness, quality kita panggil health lah, good health. But I nampak daripada SDG 4 tu tadi you pergi dah kuat kepada produk yang ada quality health, which is SDG 3 and also SDG number 17, partnership in goals. Itu yang membuatkan kekuatan projek Mampan you tu
boleh pergi jauh sebab S17 tu dia dah boleh membawa kepada kekuatan yang bukan saja daripada sekolah, daripada peringkat-peringkat orang-orang yang mahu bersama ya untuk memperjuangkan circular economy itu tadi. Itu satu kekuatan yang boleh dikatakan tinggi ya. Satu SDG yang tinggi. So bila you dah pakai SDG 17, itu yang membuatkan you lebih mampan. Mampan tu bukan sekadar dari segi produk aja, mampan juga dari segi you punya relationship dengan industri. Itu mampan juga, sustainable. Itu yang membuatkan you dah ada satu kita panggil footing, satu landasan yang baik lah, platform yang baik. So sekolah tu dah boleh menjadi industri. So entrepreneurship yang you bawa tu di dalam sekolah tu, you dah ada satu industri kecil ya, yang mana dihasilkan kerana pemakaian education, dari segi penggunaan juga kaki tangan yang daripada sekolah tersebut terlibat secara langsung. So you punya sustainability implementation tu dah satu sekolah, bukan satu projek je, satu sekolah. Bukan. Yes. Satu sekolah. Besar tu. Besar. Murid 7 lebih ya. Halunya orang buat sebagai projek kecil ataupun satu komiti, satu projek, tapi you dah buatkan kepada satu you punya organisasi, satu sekolah tu satu organisasi yang boleh self-sustainable. Self-sustainable ni maksudnya boleh berdikari secara bukan saja untuk ilmiah, tetapi berdikari dari segi macam mana nak menjana pendapatan dan membawa satu branding ke dalam sekolah. Di bawah sekolah bukan saja untuk menimba ilmu, tapi menghasilkan ilmu. Hasil ilmu dari segi entrepreneurship, hasil ilmu dari segi bahan-bahan yang bahan-bahan yang boleh diguna oleh orang ramai, betul, basuh kain, basuh baju, basuh tangan, which is very much into good health, kan? Cleanliness, hygiene. So dari segi pemakaian tu pula bukan setakat pemakaian secara kecil, maksudnya everyday can be used. So dia punya utilization dia tu, pemakaian dia tu boleh dipakai dalam harian lah, kita panggil heavy panggil application yang heavy, maksudnya hari-hari boleh pakai. So saya nampak cikgu mempunyai visi dan juga mempunyai visi tu satu, wawasan tu is more about you punya kecenderungan untuk pergi kepada sustainability, itu kecenderungan yang baik. Tapi saya nampak the community which is yang OKU tu tadi membawakan satu lagi rahmat ya, yang tidak terhinggalah rahmat dia, kerana equality which is SDG number 6 tak silap I ya, SDG number 6 untuk memberi persamaan tentang education, untuk tidak ada perbandingan ilmu dan peluang untuk menjana pendapatan. Itu SDG yang paling kuat tu dari segi education. Bila kita buat presentation pun untuk inovasi, murid-murid pendidikan khas yang mempunyai yang OKU ni lah kita hantar untuk buat presentation, sebab bagi saya lah dengan Cikgu Kazi dan tim kami, kita nak murid-murid ni tidak ada perasaan rendah diri. So dia boleh survive. Okay? Sebab kesamaan, equality. Dan biasanya murid-murid yang OKU ni terdiri daripada kalangan murid-murid yang B40. Itu yang saya rasa memang kita perlu terapkan entrepreneur ni kepada murid, supaya bila dia habis belajar, dia tak dapat lagi allowance bulanan, so dia ada something yang dia boleh lakukan untuk survive diri dia. Cikgu, sebab cikgu dah pergi kepada tahap dia panggil kita panggil cikgu dah ada platform untuk penjualan. Okey, maksudnya sama ada aktiviti untuk bawa aktiviti CSR ataupun aktiviti sales, jualan, tu dah ada. Saya tanya tadi, adakah cikgu satu web shop yang
yang boleh dijual secara online. Kalau tak ada, Sasnet boleh bantu. Kadang kami boleh bawakan produk cikgu tu ke dalam satu webshop yang memang ada kesinambungannya dengan MDEC, Multimedia Development Corporation ataupun Multimedia Malaysia Digital Economy, MDEC. Okey, doktor. Saya akan bawakan produk-produk sekolah ni kepada satu peringkat yang mana kita boleh, as a partnership in goals, kita boleh bawa lagi produk cikgu ni untuk dibeli oleh orang-orang yang memerlukan, ya, barang-barang daripada sekolah, dan seterusnya sekolah boleh dapat pendapatan yang boleh membantukan balik anak murid punya pembelajaran, ya. Itu yang ada sekela lagi lah, sekela education tu tadi. Sekela produk, sekela ekonomi dari segi produk, daripada hasil bahan terbuang kepada satu hasil yang baik, itu sekela ekonomi. Tapi sekela education tu dia maksudnya daripada hasilan jualan daripada pendidikan balik kepada pendidikan. So maksudnya ada lagi ilmu-ilmu yang mungkin perlu ditambah lagi kan. Contohnya dari segi health and safety dia, dari segi dia punya organic komponen dia, measurement dia, equipment dia. So dari situ memang baguslah cikgu. Saya akan bantu dari segi the webshop, because webshop tu tidak ada perlu bayaran apa-apa cikgu, dan di situ webshop tu juga adalah ada sistem pembayaran dia tersendiri, maksudnya government pantau sistem pembayaran tu. Okey. Terima kasih banyak. Boleh. So those are things yang saya boleh bantu. Sebenarnya ada juga berbincang dengan Cikgu Kazi, penolong kanan. Yep. Kami Sasnet boleh bantu sebab itu merupakan nilai tambah yang kami boleh berikan kepada sekolah kerana mereka ada produk. Tapi nanti bila ada pembelian dan cikgu boleh hantar secara part of your process of penghantaran lah. Tapi kami akan bagilah pembeli-pembelinya. Okey, boleh doktor, no problem, boleh. Sebab itu satu pusingan juga yang baik, sebab ekonomi dah ada dari segi you punya R&D, you punya hasil lah kan. Tak kira bukanlah mungkin kalau dari segi productionnya cikgu kata mungkin dari segi botol mungkin ada 50 botol, contohlah, bagi contohnya ni. So kata 50 botol tu nak dijual melalui online. So kami boleh tolong jualkan, dan bila laris kita bagilah kepada cikgu maklumat tu, dan cikgu boleh hantar kepada mereka-mereka yang membelikan produk tersebut. Tak kira lah tempatan ataupun luar kawasan. Kan? Itu kita sebagai partnership jugalah, partnership in goals. Boleh, saya boleh bantukan. Sebab itu elemen-elemen teknologi yang mungkin cikgu tak payah nak pening kepala lah. Itu adalah sistem yang lain kan. Kami bantu je. Bantu aja segi penjualan dia. Okey. Itu alhamdulillah. So saya nampak dah jauh dah ni cikgu. Sekolah-sekolah dah pergi jauh dah ni. Ini dah level profesional lah ni. Dia bukan level macam katakan even some universities ataupun college community dia belum lagi bersepakat macam itulah. Mungkin dia orang ada elemen-elemen ilmu sustainability, tapi nak buat satu sekolah sepakat tu itu perlukan kepimpinan yang jitu lah. Right. Alhamdulillah. So dah lama dah cikgu di sini, duduk di sini? Saya dah daripada 2014. Okay. That's why the leadership tu very important dalam sustainability. Dia kepimpinan tu. Kalau orang tu minat tapi kepimpinan dia tidak menyelah sangat, susah nak gabungkan semua orang untuk pergi ke satu direction yang kita nampak kejayaan dia kan. Nampak dah kejayaan dia jauh. Alhamdulillah, saya punya tim pun okey, tak ada masalah. Panjang kami 6 tahun, 7 tahun kan. Banyak kita banyak brainstorm lah. Banyak pada perbincangan. Nak buat apa. Mula-mulanya macam cikgu
Cikgu Kazi bercadang nak tanam apa nama? Dragon fruit. Dragon fruit dengan apa? Roselle. Tapi saya kata, saya sebutlah, kita ni bukan petani. Saya kata kita ni guru. Jadi masa tu tak ada. Tak banyak. Jadi why not kita tanam satu pokok yang kita tanam, then benda tu boleh sustain, dia kekal bertahun-tahun, tapi kita dapat dia input. punya impact dia banyak, boleh buat macam-macam. Itu yang akhirnya kita sepakat pilih limau ni. Okay. Alhamdulillah. So kerja banyaklah. Cantik tu, dah cantik sangat. Dah cantik sangat. Saya nak beritahu cikgu, keputusan untuk Sustainability Award ni dia sampai hujung bulan 12. Bulan 3 nanti kita akan ada, semasa penyampaian sijil tu, kita kan ada satu international webinar selalunya, dan memang semua mereka yang mengambil bahagian ni, mereka akan memberi perbentangan untuk peringkat antarabangsa, ya, untuk mereka-mereka yang telah masuk dalam GPM Awards ni. So nanti sekali lagi cikgu akan diberi laluan untuk bercakap di peringkat antara international webinar lah kita panggil. Sebab cikgu dah ada elemen-elemen yang boleh diberitahu kepada peringkat luar, ya. Mungkin orang Indonesia, orang Brunei nak belajar jugalah macam mana cikgu jalankan, ya. Dan sekiranya bekas ada banyak bahan-bahan yang nak dipromosikan tu, kami juga adakan nanti exhibition virtual physical exhibition semasa sesi penerimaan sijil tu nanti, supaya orang lain pun boleh nampak produk sekolah ni dia ada exhibition. Itu bulan 3 lah, nanti bulan 3. So just nak beritahu boleh. Supaya kami bawa produk kami. Yes, kat situ pun boleh jual nanti, and then banyaklah lagi orang nak akan berkenalan, dan banyak lagi mungkin yang akan memberi idea-idea baru dan seterusnya lah kan. Penuh tu. So that's why dia sustainability ni, kalau kita berjuang bersama, dia punya gabungan dengan orang lain ni memang banyak. So you get a lot of network untuk memperbaiki sesuatu. Okay. Alright. So terima kasih ya Cikgu Kazi, terima kasih Cikgu. Tapi siapa nama lain pembentang tadi ni? Roslina. Roslina. Cikgu Roslina, nanti saya akan minta bagi the PowerPoint slide. Kami akan buatkan satu slide show bersama dengan you punya presentation ni tadi. And then kita akan masukkan sebagai you punya penyertaan, official penyertaan. Ya. Sebab kami ada akan buatkan nanti bila naik ke dalam website tu, nanti you boleh nampak you punya presentation daripada sekolah. Boleh. Ya. Okey. Terima kasih Cikgu Kazi, Cikgu Roslina. Terima kasih, Dr. Sama-sama. Saya terharu sebab saya orang Perak kan, seronok. Orang Perak. Besok saya pergi ke Taiping tau, petang esok. Jumpa Puan Aini. Yang dekat Taiping ada perjumpaan. So hari Rabu tu perjumpaan dengan the JHEP tu, Junior Health Ambassador. Cikgu Roslina pergi ke sana ke tidak? Saya tak pergi besok. Okey, kalau pergi ke sana tu nak minta satu set barang you tu supaya I boleh promotekan, ambil gambar dan promote dalam webshop. Tapi kalau tidak, you bagi gambar-gambar produk cikgu tu dan harganya, dan kami akan naik ke dalam webshop untuk terus jual produk cikgu. Okey, boleh ada. Boleh ya? Okay. Alright. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Now I go to the next one pula. Next. Okay. Thank you cikgu. Okay. Terima kasih. Oh, Dr. Nur Zarifah dah ready? Jungle School. Aduh, Jungle School now next. Okay, Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Cikgu Roslina boleh stop sharing supaya bagi laluan pada Dr. Zarifah nak share pula. Okay, sedang proses. Okay. Okay. Dr. Zarifah, apa khabar? Okay. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tu macam ada double vision tu. Satu belakang yang besar, satu belakang yang Jadi, kecil. Dia kadang-kadang dengan student ni kita kena make sure muka tu sentiasa ada. Bagus, betul. Thank you very much. Okay. Proceed. Okay. Okay, I'm going to share my screen now. Yes, nampak dah. Nampak dah kan? Okay, Alhamdulillah. Okay, I think for this year, insyaAllah, we are presenting our project. Actually, this is our first project and we have yet to fully submitted the second project lah. So for this project, we are actually presenting Jungle School Sustainable Indigenous Community-Based Tourism and Outreach Design Innovation Enhancement. The reason why we have set up this project is due to the partial lockdown. So there actually is a continuation of the project of last year.